Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Lumah Hakim bin Saiful Anwar, nombor batis 069781. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan topik 6, gaya hidup sejahtera. Perjalanan kehidupan dalam membina personaliti dengan gaya hidup sejahtera. Sinopsis perjalanan kehidupan manusia. Sebagai manusia, kita akan melalui pelbagai peringkat kehidupan yang bermula di alam roh dan akan berakhir sama ada di neraka ataupun di syurga melalui amalan kita. Oleh itu, kumpulan kami akan menerangkan dengan lebih lanjut dan teliti mengenai peringkat kehidupan manusia ini di slide yang seterusnya. Peringkat yang pertama ialah alam roh. Tujuan kita lahir di dunia ini ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT sebagai hamba-Nya. Maka, kehidupan kita ini akan bermula dengan roh tanpa adanya jasad lagi. Akidah kita pula sewaktu itu adalah beriman kepada Allah SWT sebagai panduan hidup di muka bumi nanti. Sebelum kita akan bergerak ke bumi Allah SWT yang maha luas, ketika itu, kehidupan kita sebagai insan akan benar-benar bermula. Gambar tersebut adalah contoh bumi Allah SWT. Betapa indahnya bumi ciptaan Allah. Peringkat yang kedua ialah kelahiran. Setelah dilahirkan, maka bermulalah tanggungjawab kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Kita akan melalui fasa-fasa pembesaran yang bermula daripada bayi, kanak-kanak, remaja, alam dewasa dan kita akan menjadi warga tua. Oleh itu, kita perlulah bijak menguruskan kehidupan menggunakan akal supaya selari dengan kehendak syarak. Oleh itu, kita juga perlu ingat, maka bermulalah ujian kita di muka bumi ini dan kita perlulah bijak dan bersabar menempuhi ujian Allah ini. Sesungguhnya, Allah tidak akan memberikan suatu ujian kepada hamba-Nya, melainkan hamba-Nya tersebut mampu untuk menempuhi ujian tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Yahya bin Muhammad Zaid. Nombor matchpick 070227. Saya akan menerangkan tentang kehidupan selepas kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Surah Ali Imran ayat 185. Selepas tiupan sangkakala dan kehancuran alam semesta berlaku, roh kita akan dikembalikan kepada jasad kita yang akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Selepas itu, kita akan mendapat syafaat Rasulullah. Setiap Nabi mempunyai satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah SWT. Tetapi Rasulullah SAW tidak membuat sedemikian kerana Rasulullah menyimpan doanya untuk memberikan syafaat kepada umatnya di hari kiamat kelak. Selepas itu, hisab. Hisab merupakan proses di mana semua amalan kita akan ditayangkan kepada seluruh umat yang ada di padang mahsyar, sama ada perbuatan yang baik dan ataupun buruk kita akan ditayangkan di situ. Sekiranya kita menyimpan aib seseorang itu, maka Allah akan menyimpan aib kita di padang mahsyar tersebut. Selepas itu, penyerahan catatan amalan. Sekiranya kita mendapat catatan amalan di bahagian kanan, maka itu merupakan berita gembira buat kita lah. Tetapi sekiranya kita mendapat di sebelah kiri ataupun belakang, itu menyebabkan kita rasa keputusan itu kurang menyenangkan buat kita. Seterusnya ialah mizan. Mizan ialah satu timbangan di mana di sinilah kita dapat di sinilah timbangnya pahala dan dosa kita. Sekiranya pahala lebih daripada dosa, maka itu merupakan keputusan yang gembira buat kita. Tetapi sekiranya dosa melebihi pahala,
itu adalah keputusan yang kurang menyenangkan. Orang kafir juga akan ditimbang di sini, tidak terkecuali. Selepas itu ialah telaga Rasulullah. Setiap Nabi mempunyai telaga masing-masing, tidak terkecuali Rasulullah SAW. Di sinilah tempatnya kita akan berjumpa dengan Rasulullah di hari kiamat kelak nanti. Seterusnya ialah titian sirat. Titian sirat boleh digambarkan dengan satu helai rambut yang dibahagi 7. Lihatlah betapa nipisnya laluan perjalanan kita tersebut. Tetapi sekiranya amalan pahala kita lebih banyak daripada dosa, kita akan melihat titian sirat itu sebagai jabatan yang besar, dan kita akan melintasinya dengan sepantas kilat ataupun sepantas kuda yang tengah berlari. Tetapi sekiranya dosa kita lebih banyak daripada pahala, kita akan melihat titian tersebut sangat nipis dan kita akan takut untuk melaluinya. Kerana di sinilah segala keputusan berakhir, iaitu kita akan masuk ke dalam syurga ataupun dimasukkan ke dalam neraka Allah. Tetapi berbeza dengan orang Muslim, kerana sekiranya dia masuk ke dalam neraka selama 1000 tahun dan selepas itu dosanya telah dihapuskan, dia berpeluang untuk memasuki ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sekian saja daripada saya. Sambung kepada kawan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Nama saya Muhammad Dan Syukwan bin Syarul Jaman, nombor matrik 068916. Pada kali ini saya akan membincangkan tajuk ujian di dunia sehingga kematian. Semua manusia sudah pasti akan menghadapi ujian dalam kehidupan, tetapi setiap ujian yang diberikan adalah berbeza di antara kita. Ada setengah orang tu dia menghadapi ujian dalam kesusahan kehidupan. Ada setengah orang tu dia menghadapi ujian dalam kemusnahan harta. Ada lagi seorang tu menghadapi dalam ketakutan musuh. Okey. Hal ini kerana di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sesungguhnya pasti kami menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah berita gembira pada mereka yang sabar. Kenapakah manusia diberi ujian dalam kehidupan? Sebab apa? Allah nak menguji kekuatan iman dan tahap kesabaran di dalam diri kita. Macam Allah nak lihat kita punya iman kuat ke tak dalam menghadapi cabaran hidup. Contohnya kita diuji dalam kekurangan wang. Dalam satu masa pula kita diuji kena buang kerja. Jadi dengan ujian tu lah Allah nak lihat kita punya tahap kesabaran setinggi mana. Okey. Selain itu juga Allah SWT ingin memberi pengajaran kepada kita dalam setiap apa yang berlaku pasti ada hikmahnya. Allah SWT juga ingin mengubah diri kita ke arah yang lebih baik. Langkah untuk menghadapi ujian daripada Allah SWT. Kita perlu bersabar dalam menghadapi ujian di dunia ini. Kerana apa? Sabar itu separuh daripada iman. Selain itu juga Allah SWT akan memberikan lebih ganjaran kepada kita atas berkat kesabaran yang kita miliki itu. Seterusnya, kita perlu sentiasa berfikiran positif. Tetapkan dalam minda bahawa setiap dugaan yang berlaku pasti ada hikmahnya. Contoh, macam kita diuji dengan kesakitan sehingga menyebabkan
tidak boleh hadir ke kerja. Jadi hikmahnya Allah nak suruh badan kita rehat setelah kita terlalu sibuk bekerja. Dan masa itulah kita manfaatkan masa untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan kita juga akhir sekali kita juga perlu beristighfar sebaik sahaja kita menyedari yang diri kita ditimpa ujian. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfarlah dengan penuh keikhlasan. Kenapa? Dengan istighfarlah dapat menenangkan hati kita. Okey, jadi seterusnya, jadi setiap dari manusia akan diuji. Itu pasti. Itulah yang perlu dilalui bagi melihat sama ada darjat keimanan seseorang itu akan bertambah baik ataupun tidak. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ujian kepada hamba-Nya mengikut kemampuan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sadaqallahul azim. Maksudnya, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi, itu saja yang saya ingin membincangkan, dan tajuk seterusnya saya akan serahkan pada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firdaus bin Muhammad Zulkarnain. Nombor matrik 069686. Jadi saya akan membincangkan tentang nilai bijaksana dalam memandu sesuatu tindakan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan bijaksana ini? Jadi menurut Kamus Dewan edisi keempat, bijaksana ini ialah berakal budi, arif, pandai dan berhati-hati. Okey, secara definisinya, arti bijaksana ini ialah sikap seseorang yang selalu bertindak berdasarkan akal sehat dan logis sehingga dapat bersikap tepat dalam menghadapi setiap keadaan dan peristiwa. Jadi orang yang bijaksana ini, mereka sangat terbuka dengan pendapat dan kritikan orang lain, kerana ianya dapat membentuk insan yang lebih baik. Seperti yang kita tahu, setiap manusia itu mempunyai kelemahan dan kelebihan. Jadi dalam untuk memperbaiki kelemahan ini, kita perlulah menerima nasihat dan pendapat orang lain. Jika ia bagus, kita ambil, ya. Kalau jika bukan, kita buanglah. Jadi jika kita mengamalkan konsep ini, sudah pasti kita mudah didekati dan mudah diajak berbincang. Jadi antara contoh yang boleh kita amalkan dalam menerima pendapat dan kritikan ini, antaranya berada di sekeliling kita, iaitu keluarga. Kita boleh menerima teguran daripada ibu bapa dengan hati yang terbuka, dan jangan sesekali menyimpan dendam terhadap ibu bapa yang telah menasihati kita itu, dan bersedia memperbaiki diri dan memastikan kesalahan itu tidak berulang lagi. Jadi bijaksana ini juga dapat menjadikan individu itu sebagai seorang yang bertanggungjawab. Jadi jika datangnya sesuatu masalah, orang yang bijaksana ini biasanya tidak akan menghindar atau lari daripada masalah tersebut, kerana mereka memiliki rasa tanggungjawab yang besar untuk mencari solusinya. Kebijaksanaan ini biasanya memang menumbuhkan rasa tanggungjawab yang tinggi dalam kepribadian seseorang itu, sehingga tidak heran jika orang yang bijaksana ini dapat dipercayai perkataannya, kerana setiap perkataannya akan dia tanggungjawabkan setiap perkataan yang dia ambil itu. Jadi yang ketiga, merancang sesuatu sebelum bertindak. Kenapa kita perlu berfikir sebelum bertindak ini? Berfikir sebelum bertindak ini dapat membantu menjadikan sesuatu perkara buruk menjadikan perkara itu menjadi baik. Sebagai contoh, dalam alam pendidikan, jika seorang guru terpaksa
berdepan dengan situasi di mana dia harus membuat sesuatu keputusan yang berat, seperti mengadili kesalahan murid. Jika seorang guru itu tidak berfikir sebelum menjatuhkan hukuman, mungkin akan menghukum orang yang salah. Tapi jika seorang guru itu berfikir sebelum mengambil tindakan yang sepatutnya, mungkin dapat mengubah murid itu tersebut yang telah melakukan kesalahan dan menjadikan murid itu lebih berdisiplin.